Harga minyak sawit jatuh, helah pesaing Tun M. Di Malaysia, harga minyak sawit masa kini sering menjadi perhatian terutamanya warga Felda. Pembangkang pula cuba mengaitkan runtuhnya harga minyak sawit disebabkan kerajaan sekarang. Namun, tidak adil kejatuhan harga minyak sawit dijadikan agenda pihak pembangkang untuk menunding jari kepada kerajaan sekarang. Bukankah masalah ketirisan harga minyak ini sudah berlaku lama semasa pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak lagi? Persoalannya, bilakah kemelut minyak sawit negara ini akan selesai? Mungkin ramai yang belum sedar bahawa harga minyak sawit dikawal oleh pasaran minyak dunia, bukanlah dikawal oleh kerajaan Malaysia. Menunding jari kepada kerajaan kononnya harga minyak sawit jatuh disebabkan oleh Pakatan Harapan adalah tuduhan yang dangkal. Pertikaian perdagangan antara Amerika Syarikat dan China turut menjejaskan harga komoditi bagi minyak sawit mentah dan minyak sawit yang masing-masing sebelumnya mencatatkan paras tinggi awal tahun ini. Yang menderita menanggung beban adalah peneroka Felda apabila bayaran pendapatan mereka merosot akibat kejatuhan harga minyak sawit. Menurut Menteri Industri Utama Teresa Kok, kementeriannya kini berusaha meneroka pasaran baru minyak kelapa sawit melalui kerjasama rapat dengan negara luar yang berpotensi. Ia bagi menangani isu larangan penggunaan minyak kelapa sawit dalam biodiesel oleh Kesatuan Eropah (EU). Seperti dipetik berita harian online, Teresa berkata negara seperti Filipina, Iran dan Turki serta benua Afrika Barat adalah antara sasaran pasaran baru itu. Selain mengekalkan negara sedia ada yang menjadi pembeli minyak kelapa sawit utama negara ini. Dalam usaha itu, Majlis Minyak Sawit Malaysia (MPOC) akan dipertanggungjawabkan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara berkenaan ke arah meningkatkan ekspor industri sawit Malaysia, katanya. Sementara itu, Timbalan Menteri Industri Utama Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin berkata, kerajaan telah mengambil pelbagai langkah untuk menangani masalah tersebut melalui penglibatannya dalam Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit (CPOPC). Kita merupakan pengerusi majlis itu untuk tahun ini. Oleh itu, kita akan menggunakan platform ini untuk menghadapi cabaran harga, katanya seperti dipetik portal Utusan Malaysia. Syamsul juga memberitahu Malaysia akan bekerjasama dengan pengeluar minyak sawit terbesar di dunia, iaitu Indonesia, untuk mengatasi masalah itu. Ini kerana pengeluaran minyak antara Malaysia dan Indonesia menyumbang 83% daripada minyak sawit dunia. Selain itu, Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sendiri muncul dalam video yang bertujuan untuk menghapuskan stigma dan gerakan global anti minyak sawit yang menyifatkannya sebagai helah para pesaing. Saksikan video pendek bertajuk Perutusan Khas Minyak Sawit daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mendengar naratif pihak kerajaan. The palm oil tree was initially a decorative tree, but we discovered that they produce a lot of fruits, and the fruits produce a lot of oil, palm oil. And for a long, long time now, people have been consuming Malaysian palm oil. And I do consume palm oil as the preferred oil when my cook prepare food for me. This palm oil was accused of having deleterious effect on consumers, on people who consume it. But the palm oil industry have submitted the oil for examination in several laboratories in America, and they have found no evidence of any bad effects from the consumption of palm oil. Now, of course, the palm oil is accused of causing a lot of forests to be cleared in order to plant oil palms. But in Malaysia, we have been very careful about preserving our forests. 50% plus of the surface area of Malaysia is covered by forests. Of course, palm trees themselves are trees that also absorb carbon dioxide.
The main campaign against palm oil is because it competes with other vegetable oil. And obviously in the competition, the competitors can try their level best to make palm oil rejected by the consumers. But actually there is no basis for that. It is merely a question of competing edible oils. I'll be very happy to support this campaign, and I think it is a good campaign. So Malaysians in particular must support this campaign because it is good for them and it is good for the economy of the country. Jelas, kempen utama terhadap minyak sawit adalah kerana ia merupakan pesaing kepada minyak sayuran lain. Pesaing cuba sedaya upaya untuk memastikan minyak sawit tidak diterima oleh para pengguna, tetapi sebenarnya tidak ada sebarang asas untuk berbuat demikian. Sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab untuk tidak menyokong gerakan anti minyak sawit ini yang pasti akan menjejaskan ekonomi Malaysia. Sebaliknya, kita wajar bersolidariti menyokong kempen menggunakan minyak sawit demi menggagalkan usaha pesaing tersebut. Bagaimanapun, selain bergantung kepada minyak kelapa sawit, Malaysia juga harus meneroka industri baharu berasaskan pertanian yang lain yang boleh disertai peneroka felda dan mereka yang berminat. Dari sudut politik, perang persepsi yang dilancarkan oleh UMNO Barisan Nasional wajar dilawan dengan segera secara berkesan jika Pakatan Harapan mahu terus mendapat sokongan peneroka felda. Inilah yang lebih sukar sebenarnya kerana ia melibatkan kerjasama banyak kementerian, khususnya Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Dalam sistem demokrasi berparlimen, keputusan adalah berdasarkan tanggungjawab bersama, maka pelaksanaannya juga wajar melalui tanggungjawab bersama. Jom Channel percaya Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak ada masalah bersetuju dengan konsep tanggungjawab bersama ini. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.